Timbalah ilmu sepanjang hayat. Frasa sebegini dalam pelbagai versi sering diungkapkan. Cita-cita manusia ternyata berbeza. Keadaan ekonomi masa kini lebih mencabar dan ada kalanya generasi muda menyifatkan faktor keuangan antara faktor penghalang untuk mereka sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Patutkah perkara ini terjadi? Alif belajar dekat Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. Ambil khusus pengurusan industri kreatif. Sebenarnya dia macam bergantung dekat tempat mana kita belajar. So macam kalau saya belajar dekat Kedah, mungkin kos harga sana lebih rendah daripada di bandar lah, macam Kuala Lumpur kan. UUM sendiri, kita orang memang duduk dalam college dari awal SEM sehingga habis SEM. Tak ada keperluan untuk rumah sewa lah. Jadi untuk kos tu memang tak perlu yang sangat tinggi lah. Memang yuran tinggi. So disebabkan ada pinjaman PTPTN, so saya ambil PTPTN lah. So dapat membantu. Untuk PTPTN ni dia macam setiap SEM dia akan potong siap-siap untuk yuran. Alif sendiri belajar 3 tahun setengah, jadi hanya 7 semester lah. So sekarang ni semester terakhir. Tengoklah kos dia, dia punya khusus software engineering, mechanical semua. So fee dia memang tinggi lah. Tapi bagi saya kalau macam sara diri tu, diorang pun tak bagi sara diri, diorang cuma pentingkan fee semua tu kan. So memang mahal lah apa semua. So student pun tak ada duit belanja atau sara diri, so prefer pada so memang susah lah. Macam saya pun fee saya dalam software engineering pun dalam 5,400 satu semester. So memang banyak saya pun sekarang tangguh pada PTPTN. Malaysia antara negara pilihan untuk warga asing melanjutkan pelajaran mereka, terutamanya ke peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD. Majikan di negara mereka mengiktiraf institusi pengajian tinggi Malaysia dan siswazah keluarannya. But the degree is important to get a job, to get a visa if you are not in your country. That's the importance of the degree. It depends on what's the major that somebody wants to be professional at, and it depends also, it's materialistic. Does he have the money? Does he have the power? Does he have the availability? Otherwise, I think you can learn anything online. I'm from Bangladesh. Software engineering at MJ, I did the same as them. It's my second year only. If you want to get a job in tech companies, like we're studying software engineering, so we'll need have to have a degree in some places, but also having a good degree from a good place, like going abroad and studying to increase your knowledge, to get a good degree so that the future is secured, you know. Terdapat lebih 30 buah institusi pengajian tinggi di Malaysia dan lebih 60% daripadanya merupakan IPTA. Pada tahun 2021 sahaja, lebih 40,000 permohonan daripada penuntut antarabangsa untuk belajar di IPT Malaysia telah diterima. Menurut Education Malaysia Global Service, EMGS, pencapaian ini terbukti telah melepasi sasaran untuk tahun 2021. Malaysia semakin merapati aspirasi kerajaan untuk mencapai 250,000 pelajar antarabangsa menjelang 2025. Pendidikan tinggi itu penting. Ilmu yang mengajar kita untuk menjadi seorang individu yang berakal fikiran, dapat berfikir dengan baik. Apabila kita sudah berilmu, kita boleh buat keputusan sendiri. Amat penting untuk sesebuah negara mempunyai generasi muda, generasi akan datang yang berpendidikan. Negara-negara maju, mereka maju pasal apa? Pasal rakyat berpendidikan tinggi, serve the country dalam apa kapasiti sekalipun. Itulah kepentingan pendidikan. Macam nenek saya pesan, Ibu Zain, Tan Sri Zainah, dia berkata, ilmu perlu dijunjung. Kita kena perlu jadi generasi yang bertoleransi, berketerampilan, responsif, paling penting inovatif. Kalau kita dapat membantu kerajaan kita dalam semua aspek ni, I tell you, Malaysia akan jadi sebuah negara yang maju. Not sure about other courses, but for software, on YouTube, yeah, I would agree. There are a lot of places where we can learn, codings and courses. There are a lot of courses for it.
which link to software, like not directly coding but also like web programming, then the front end work and stuff. We can all find it on YouTube, like, and if you pay like a few bucks, we can like get the courses and get the certificates. As long as you have the knowledge, you can implement your knowledge. You can like show some real work. That's what they ask. The major companies or the major tech industries doesn't need any papers. Saya lebih prefer untuk orang sekarang ambil pendidikan yang lebih tinggi, bukan saja untuk peluang pekerjaan, malah untuk menimba ilmu lah. Saya rasa generasi muda patut mengambil peluang untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Sebabnya untuk mendapatkan peluang pekerjaan tu semakin susah kan sekarang. So macam untuk belajar ni dia banyak alternatif. Jadi yang mana rasa yang lebih bagus, itulah pilihan terbaik untuk diri sendirilah. Bagaimana pula dengan pilihan pembelajaran alternatif yang tidak formal, malah ada yang percuma secara dalam talian melalui platform popular yang amat diminati generasi muda hari ini? Belajar secara formal adalah penting. YouTube itu sokongan. Kalau kita nak jadi seseorang yang bertanggungjawab, profesional dalam apa yang kita buat, tak boleh melalui YouTube. Itu teknologi. Dia memudahkan. YouTube tu ada baik, ada buruk. Tapi melalui YouTube nak belajar semua tu pada saya tak cukup. Penuntut di institusi pengajian tinggi dalam pelbagai jurusan perlu menghadiri latihan industri atau internship selama 3 atau 6 bulan pada tahun akhir pengajian mereka. Pengalaman sebagai pelatih akan membolehkan teori dan ilmu yang telah mereka perolehi di bilik kuliah diuji secara praktikal. Belajar ni kita perlukan practical training. Dalam apa bidang? You engineer, you belajar engineering, you kena pergi ke industri untuk dapatkan pengalaman. Nak jadi doktor. Doktor kalau dia tak ada practical training, dia boleh bedah orang tak? Tak boleh. Dia perlu menghadapi segala kesusahan dan kepayahan sebelum berjaya menjadi seorang yang berjaya dalam kerjaya dia. Dekat practical training tu, saya ada gariskan 5 perkara. Latihan ni satu kelayakan akademik dalam pekerjaan. Kedua, membuat seseorang itu mahir berkomunikasi. Kalau you pergi practical training, you dapat bercakap dengan orang. Orang tengking herdik kita. Jangan marah, jangan menangis, jangan putus asa kalau orang marah kita. Sebab kita mesti belajar daripada kesilapan. Lagi satu ialah mengetahui prospek dan risiko kerja. Kita jadi wartawan contohnya, pergi coverage. Habis tu bos you kata, you kena duduk di situ sampai malam-malam, tidur di situ untuk nak dapat orang tu keluar daripada rumah. Jadi itu semua adalah satu pengalaman. Keempatnya, dapat menguasai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Dia membuat seorang graduan jadi matang. Mengajar seseorang tu yang menjalankan latihan untuk bersikap rasional dan toleran. Pelatih industri bukan sahaja dapat ilmu dan peluang mempraktikkan teori yang pernah mereka pelajari, ada yang perlu belajar berdikari untuk hidup di luar zon selesa mereka. Saya dengar masih dikenakan dan agak mahal lah. Tapi mungkin dengan ada macam mana buat bisnes sendiri ke, boleh kumpul sikit-sikit untuk bayar yuran universiti lah. Kena tampung dengan cara lain lah, untuk macam buat kerja sambilan ke. Macam kalau untuk latihan industri sahaja, untuk elam lah, tak mencukupi lah. Jadi kena buat kerja tambahan sikit. Belajar ni diorang macam tengok pada jurusan juga, sambil tu pengalaman juga. Tapi mostly saya tengok kalau macam nak kerja mana-mana pun, diorang akan tengok pengalaman dululah. Dulu-dulu mak bapak kerja kebun aja di Felda. Tapi anak boleh jadi doktor, boleh jadi engineer, boleh jadi lawyer, kan? Ini semua perlukan attitude. Kalau mak bapak yang berpendapatan rendah pun tapi berusaha untuk bagi ilmu kepada anak, kan?
InsyaAllah benda ni kan boleh berlaku dengan baiknya. Kita tak boleh cakap, oh I don't have money, I cannot study. Ini semua a matter of attitude. Kita kena berusaha untuk terus berjaya. Buka minda, kuatkan semangat. Kerana ini, kehidupan ni tiap-tiap hari adalah pengajaran. Why I choose Malaysia? Mainly because of the Islamic background. It's better than going to Europe. So the Western ideology doesn't come along with me. UTM has very good rank, so that's why I choose UTM inside Malaysia. And MJIT have a good rank inside UTM, so that's why I choose. The prices here, it's cheaper than my country, so it's better for me. The ranking is very high. Penuntut IPT berpeluang merasai alam pekerjaan secara sementara untuk satu tempoh masa yang pendek. Adakah ia penting untuk mereka ketika sedang dalam pengajian, terutamanya di akhir-akhir semester di IPT? Pada saya, dua pihak ni perlu bekerjasama sama lain. Student pergi sana untuk belajar, tetapi majikan kena menerima mereka dengan hati terbuka. Treat them like your own staff. Majikan perlu memainkan peranan penting. Pihak interviewer, orang yang nak bagi dia kerja, awak ada belajar apa? Hargai dia, bagi dia allowance. Puan Hanayo cakap hari tu, tak boleh kasih dia 300. Zaman sekarang, taraf kehidupan tinggi. Kerajaan sekarang dah minta supaya sesiapa yang membuat practical training sekurang-kurangnya, majikan kena beri dia RM900. Masa saya practical training dulu, jadikan saya stringer. Maksudnya, apabila saya buat berita, saya diberi bayaran. Saya dapat gajilah kiranya. Kita jumpa menteri, kita jumpa macam-macam aspek kehidupan ni. Dia buat kerja dengan baik. Kita perlu menghargai yang membuat practical training, yang belajar ni. Mereka akan jadi siswaza. Semua pihak perlu bekerjasama. Untuk generasi muda, bukan semua orang dapat opportunity untuk menjadi macam kita, seperti di macam belajar online. Kadang-kadang tak ada orang mampu pergi sekolah pun dengan keadaan ekonomi sekarang. Kena ambillah peluang yang ada ni. Menuntut ilmu secara formal, biar pada peringkat pengajian dan usia apa sekalipun, sangat penting. Warga Malaysia yang terus berjuang menuntut ilmu pengetahuan melalui saluran yang diakreditasi pasti dapat menyumbang dengan lebih baik terhadap pembangunan dan kemajuan negara kita. Sehingga di lain siaran, salam Malaysia Madani.